Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Sebagai Hakim ni, kita mana ya? Wa aqalluhu astagfirullah wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya thumma yusallim wa aqalluhu assalamu alaikum ويشترط وقوعه في حال القعود. Kemudian yusallim ay yusallimul musalli, memberi salam oleh orang yang sembahyang. Jadi memberi salam oleh orang yang sembahyang ini termasuk dalam rukun sembahyang, tapi hanya salam yang pertama. Manakala salam yang kedua hukum dia adalah sunat. Wa aqalluhu, dan sekurang-kurangnya salam adalah assalamu alaikum. Jadi apabila kita kata assalamu alaikum, maka kita keluar daripada sembahyang. Itu adalah sekurang-kurang salam. Katanya wa yushtaratu wuqu'uhu fi halil qu'ud, disyaratkan berlakunya salam pada ketika duduk. Tidak memada salam dalam keadaan berdiri. Tidak memada salam dalam keadaan tidur, melainkan bagi orang yang tidak mampu duduk. Baik. Jadi oleh kerana senok perut sangat, dia bagi salam tu belang-belang sebangun. Bagi begok angak. Jadi bagi salam tengah bangun. Orang ni cepat angak tu. Assalamualaikum warahmatullahi, tengah bangun, maka tidak memada. Mesti kena meletakkan salam ketika duduk. Wa akmaluhu, dan hak yang paling sempurnanya salam assalamualaikum warahmatullahi. Itu salam yang paling sempurna. Ada tak orang tanya berkenaan dengan penambahan wa barakatuh? Hari ni ada orang tanya kan? Berkenaan Umdatus Salik ke? Ini dah. Patut nak jawab apa ni? Anda jawab apa ni? Tidak disunatkan mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i menambah perkataan wa barakatuh. Sebab tu dia kata wa akmaluhu, yang paling sempurna. Jadi sebenarnya menambah perkataan wa barakatuh, ni kita jawab dah kan? Menambah perkataan wa barakatuh, ulama berbeza pandangan. Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak disunatkan menambah perkataan wa barakatuh. Sebab tu dia kata akmal, yang paling sempurna adalah waalaikumsalam warahmatullahi. Cuma kalau kita tengok kepada hadis yang warid berkenaan dengan wa barakatuh adalah hadis makbul, hadis yang boleh diterima. Cuma ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang mengatakan bahawasanya penambahan wa barakatuh pada dua salam. Ada riwayat hanya berlaku pada salam yang pertama. Maka sebab itulah ada sebahagian daripada ulama sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i yang memilih pandangan bahawasanya sunat juga menambah perkataan wa barakatuh jarang-jarang. Bukan perkara itu dilakukan secara berterusan. Okey, boleh faham? Jarang-jarang sunat juga menambah perkataan wa barakatuh pada salam yang pertama dan pada salam yang kedua. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Jadi baru ni kita khabar dah kan? Kita ada khabar dah kan? Cuma kita khabar wa barakatuh tidak disunatkan. Cuma ada pandangan sebahagian ulama mensunatkan. Katanya
Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi. Yang paling sempurnanya assalamualaikum maksudnya ai. Wa akmaluhu an yaqula assalamualaikum warahmatullahi. Yang paling sempurnanya adalah bahawa berkata oleh orang yang sembahyang dia kata assalamualaikum warahmatullahi. Sebagaimana hak yang kita kata. Multafitan. Multafitan adalah hal bagi fa'il bagi yaqul hak yang kita takdirkan tadi. Wa akmaluhu an yaqula kembali kepada al-musalli. Hal keadaan musalli multafitan. Dia berpaling an yaminihi daripada sebelah kanannya. Berpaling dengan tengkok. Bukan berpaling dengan dada, berpaling dengan tengkok sebelah kanannya. Baik, sebelah kanan untuk salah yang pertama. Hatta yura khadduhul aiman, sehingga kelihatan pipinya yang kanan. Kelihatan maksudnya siapa yang melihat? Maksudnya makmum yang berada sebelah tangan kanan dapat melihat pipinya sebelah kanan dengan jelas. Begitu juga salah yang kedua, dia paling sebelah kiri sehingga makmum yang berada sebelah kirinya nampak pipi kirinya sebelah dengan jelas. Kita tu imam kalau dia tidak paling sekalipun, kalau dia tidak paling, lain tak comel, sakut-sakut. Kau ada masalah kita? Cik tengok, kita ada masalah. Boleh? Ha? Ada masalah ke tak? Okey, tak ada masalah clear je. Jadi kita kena dia kalau imam tak paling, makmum sebelah kanan dengan sebelah kiri imam tetap akan nampak pipi imam. Tapi tak nampak secara jelas. Nampak kita kan? Ke tak nampak pipi imam? Nampak? Kalau imam tak paling pun. Faham? Nak kalau imam pipi besar pula. Kau nampak? Ke Nabi? Dia maksud nampak ni maksudnya kelihatan jelas. Dia pusing. Jadi makmum sebelah kanan nampak, makmum sebelah kiri nampak lebih kejahatan jelas. Baik. Cuma dalam masalah pusing ni, kena ingat pusing ni dia masa kita ucap masih lagi kita menghadap kiblat, baru kita go assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu permulaan saat ni tu kita hadap kiblat pula, assalamualaikum warahmatullahi. Okey, boleh faham? Kan kita semayang kita tunduk tempat sujud kan. Masa kita nak uji salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Permulaannya hadap kiblat. Baik. Tak perlulah kepala tunduk. Ada orang ramai dia ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak perlu gitu. Hak tu sebenarnya reka semata-mata. Hak tu reka je gitu. Sampai gitu. Kalau makmum tak apa, tu imam gitu go Allah kau mas panas. Kena tak imam? Tak buat. Kata kau mangah maksudnya dah kita imam, kita pemimpin dah buat gitu, kita kena jaga belaka lah. Jangan buat gitu lah. Sakit tekuk lah. Baik, buat gitu je. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu hadap kepada kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang mana ketika dia ucap salam saat ni tu, yanwi bihil khuruja minas salah. Berniat dengan ucapan salam tersebut keluar daripada sembahyang. Sebagaimana ucapan takbiratul ihram dia niat masuk dalam sembahyang, begitu juga ketika dia ucap assalamualaikum dia niat keluar daripada sembahyang. Ketika kita Allahu Akbar kita niat masuk dalam sembahyang, tak gitu. Aku sembahyang. Maka ucapan salam adalah niat keluar daripada sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci kepada sembahyang adalah bersuci,
Manakala yang mengharamkan sembahyang adalah takbiratul ihram, yang menghalalkan sembahyang adalah mengucap salam. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi masa dia bagi salam saat itu, dia niat dengan salam tersebut untuk keluar daripada sembahyang. Jangan niat keluar daripada sembahyang sebelum bagi salam, jangan, batal sembahyang. Niat keluar daripada sembahyang sebelum daripada bagi salam, ia membatalkan sembahyang. Okey, boleh faham? Niat masa ucap salam tersebut. Cuma niat keluar daripada sembahyang bukanlah wajib dan bukanlah syarat sah sembahyang. Bukanlah rukun sembahyang menurut pandangan mu'tamad dan majoriti ulama. Menurut pandangan yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i, niat keluar daripada sembahyang bukanlah syarat sah sembahyang. Namun di sana ada pandangan segelintir ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan niat keluar daripada sembahyang adalah wajib. Bahkan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i menghitungkan niat keluar daripada sembahyang di dalam rukun sembahyang. Dia menghitungkan niat keluar daripada sembahyang di dalam rukun sembahyang. Tetapi pandangan ini adalah pandangan yang dhaif, bukan pandangan yang kuat dan bukan pandangan yang mu'tamad. Pandangan mu'tamad adalah niat keluar daripada sembahyang bukanlah disyaratkan, hukum dia adalah sunat. Orang yang tidak niat keluar daripada sembahyang, maka dia tetap akan keluar daripada sembahyang dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi ataupun Assalamualaikum. Cuma nak dapat pada sunat niat. Cuma kena perhati molek ataupun kena berhati-hati. Niat jangan dilakukan, niat keluar daripada sembahyang jangan dilakukan sebelum daripada salam. Kerana perbuatan tersebut menyebabkan sembahyang akan batal. Seterusnya yanwi bihil khuruja minas salah wassalama. Wassalama atah mana? Zuh. Kebaca kan Zuh? Yanwi bihil khuruja minas salah, lepas tu wassalama ala man ke wassalamu ke wassalami. Boleh baca belaka ke? Tak sakit benda baca. Wassalamu pun tak apa. Kalau baca wassalamu penimpal dia. Wassalami senang perut. Wassalama baru betul. Baru tak ada. Baca salamu salama salami ada masalah, boleh belaka. Cuma hak betul hak mana? Macam mana Zuh? Wassalama. Sekarang ni jelas wa huruf ataf. Assalama ataf di mana? Ni. Al-khuruja. Jadi baca wassalama. Jadi dia berniat dengan ucapan Assalamualaikum itu akan memberi salam atas mereka. Ala man an yaminihi. Atas mereka yang berada sebelah kanannya. Min malaikatin, daripada para malaikat. Wa muslimi insim wa jin. Dan segala yang Islam dari kalangan manusia dan jin. Jadi dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, apa makna Assalamualaikum? Kesejahteraan kepada kamu. Kamu ni nak talk kepada siapa? Khitab kepada siapa kamu ni? Kamu ni di khitab. Maksudnya kita hadapkan kepada seseorang. Kita hadapkan kepada orang. Dan kita kata Assalamualaikum, kesejahteraan kepada kamu. Kamu ni siapa? Kata ulama, sunat dia niat. Sunat. Ni bukan wajib lah, sunat. Sunat dia niat. Dengan ucapan Assalamualaikum adalah dia memberi salam kepada segala orang yang berada sebelah kanannya dari kalangan orang Islam, jin dan manusia. Begitu juga para malaikat, tiga golongan ni. Dia bagi salam kepada malaikat yang berada sebelah kanan dia, orang beriman yang berada sebelah kanan dia, dan orang beriman dan jin yang beriman, jin Islam yang berada sebelah kanan dia walaupun dia tidak nampak. Okey, boleh faham kan? Jadi ada orang tanya kita minggu lepas masalah ni kan? Ni terjawab soalan tersebut. Thumma ukhra. Kemudian ukhra maksudnya dia thumma ukhra an yasari, thumma taslimatan ukhra an yasarihi. Kemudian salam yang lain. Maksudnya salam yang kedua an yasarihi, daripada sebelah kirinya. Kejap. Thumma yusra. Saat ni kan? Wassalama ala man an yaminihi min malaika. Thumma ukhra an yasarihi.
kadzalika. Oh, kalau gitu tadi multafitan an yaminihi hatta yura khadduhu al-ayman. Thumma ukhra, thumma taslimatan ukhra an yasarihi, sebelah kirinya. Kadzalik, seperti demikian itu. Seperti hak yang salah yang pertama tadi, maksudnya dia berpaling. Hatta yura khadduhu al-aysar. Begitu. Sehingga kelihatan pipinya yang kiri. Okey, jelas ha? Yanwi biha, berniatlah ia biha dengannya dengan ukhra. Dengan taslimah ukhra saat itu. Assalam, memberi salam ala man an yasarihi minhum, ke atas mereka yang berada sebelah kirinya dari kalangan mereka itu, kembali kepada mereka manusia dan jin. Tapi manusia dan jin hak yang Islam, sebab tidak boleh kita bagi salam kepada orang kafir. Orang kafir tak boleh kita bagi salam. Sebab itu kita niat untuk jin dan manusia yang Islam yang berada sebelah kanan kita, jin dan manusia yang Islam yang berada sebelah kiri kita. Sunat buat lagu tu. Baik. Dan perkara ni sebenarnya dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, yang Imam Tirmizi dalam sunangnya, dan Imam Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis hasan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Yang mana kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 rakaat. Rasulullah sembahyang sebelum daripada sembahyang fardu asar sebanyak berapa rakaat? 4 rakaat. Lepas tu yafsilu bainahunna bitaslimi 'alal malaikatil muqarrabin. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan di antara 4 rakaat, buat 2 rakaat. Memisahkan antara 4 rakaat dengan memberi salam kepada para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin, dan mereka yang mengikut para malaikat dari kalangan orang Islam dan orang beriman. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi. Jadi secara jelas disebut bahawasanya Rasulullah sembahyang 4 rakaat sebelum asar, dan Rasulullah tengah tu Rasulullah bagi salam kepada para malaikat dan orang yang Islam. Orang Islam, orang manusia, orang Islam, jin pun orang Islam. Okey, jelas. Maka berdasarkan kepada hadis ini, kata ulama, sunat kita berniat ucapan salam kita kepada golongan tersebut. Okey, jelas Katanya, wal ma'mum, dan makmum pula yanwir radda 'alal imam bil ula, berniat ia akan ar-radd. Maksudnya radda salam, jawab salam. Jawab salam imam. Bil ula ay bit taslimatil ula, dengan salam yang pertama. Makmum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam yang pertama. Dia niat juga daripada salam tersebut untuk jawab salam imam. In kana an yasari, jika adalah makmum itu berada sebelah kiri imam. Okey, makmum ada sebelah kiri imam. Ketika dia bagi salam yang pertama, dia akan berhadap kepada imam. Betul tak gitu? Dia akan berhadap kepada imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul tak gitu? Maka salam dia saat itu dia niat juga untuk jawab salam imam. Wabit thaniyati, maksudnya wabit thaniyati ay wabit taslimati thaniyati. In kana an yamini, maksudnya makmum dia berniat menjawab salam imam dengan salam yang kedua. Jika adalah makmum saat itu an yaminihi, berada sebelah kanan imam. Sebab salam yang pertama dia pusing ke kanan, dia akan pusing ke imam dengan salam yang kedua. Maka salam yang kedua tu dia niat jawab juga salam imam. So, kena start amal dah benda ni. Faham? Kena start amal dah benda ni. Sebab sekarang ni, sebelum ni kita tidak tahu, ataupun hanya sebahagian, segelintir daripada kita tahu. Hari ni ramai kita tahu. Maka kita kena buat lalu. Okey, tu dipanggil benda barakatul ilm, keberkatan ilmu. Keberkatan ilmu adalah kita mampu beramal dengan apa yang kita tahu. Baik. Dah kalau tu hak yang betul-betul duduk belakang tu imam. Hak betul-betul duduk belakang tu imam. Katanya wa yatakhayyaru in kana khalfah. Yatakhayyar al-ma'mum,
in kana khalfah, jika adalah makmum itu berada di belakangnya imam. Kalau makmum duduk belakang tu imam, betul-betul belakang tu imam, maka dia boleh pilih salam yang pertama untuk jawab salam imam dan boleh pilih salam yang kedua untuk jawab salam imam. Okay, habis. Seterusnya katanya wa yundabu alla yaqumal masbuqu illa ba'da taslimatai imami. Disunatkan bahawa tidak berdiri oleh makmum masbuk. Masbuk di sini bukan masbuk dalam bab Fatihah. Ni masbuk dalam bab rakaat. Makmum yang tertinggal rakaat daripada imam. Maksudnya makmum yang imam dia telah mendahulu rakaat. Masbuk ni makmum yang telah ditinggal oleh imam. Imam meninggal dia. Imam mendahulu rakaat. Maksudnya dia adang rakaat yang pertama dengan imam. Ketika ingat istilah masbuk yang diguna ataupun yang dipakai dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, kadang-kadang masbuk merujuk kepada masbuk yang berkait dengan Fatihah. Kadang-kadang masbuk yang dimaksudkan adalah masbuk yang berkait dengan rakaat. Maksud masbuk yang berkait dengan rakaat adalah dia tidak sempat rakaat yang pertama dengan imam. Dia tidak sempat rakaat yang pertama bersama dengan imam. Okey, sebagai contoh. Sebagai contoh Iza mari pada rakaat yang pertama. Okey, Iza mari pada rakaat yang pertama. Tapi tak ada takbiratul ihram dengan tu imam. Iza Allahu Akbar. Tu imam pun Allahu Akbar. Iza pun rakaat bersama dengan imam. Gugur Fatihah daripada Iza. Okey, sudut gugur Fatihah tu kerana dia? Kerana Iza adalah makmum masbuk. Dia dang dak rakaat tersebut, dang apabila dia dapat rakaat bersama dengan imam. Okey. Nanti lepas daripada tu imam bagi salam, adakah Iza kena tambah rakaat? Tak dah. Sudut tu Iza adalah muwafiq. Okey, boleh faham? Sebab dia sempat start daripada rakaat yang pertama bersama dengan imam. Okey, boleh faham? Jadi disunatkan bahawa tidak berdiri oleh makmum masbuk. Masbuk ni masbuk rakaat. Maksudnya dia tidak bersama dengan imam pada rakaat yang pertama. Ataupun sampai ke rakaat kedua mungkin tidak. Baik. Tidak berdiri oleh makmum masbuk. Masbuk di sini adalah makmum yang masih lagi perlu menambah rakaat setelah daripada salam imam. Dia tidak berdiri illa ba'da taslimatai imamih. Melainkan setelah daripada dua salam imamnya. Taslimatai asalnya taslimatain. Apabila idhafah buang nun. Selepas daripada dua salam imamnya. Jadi tu imam Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti dulu jangan bangun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, baru bangun. Sunat dia buat gitu. Okey, nampak Jo? Sunat dia bagi bangun selepas daripada dua salam imam. Dan memang orang Patah Timur buat gitu. Orang Patah Timur buat gitu belaka. Sebab orang Patah Timur ambil daripada kitab. Ambil daripada apa yang disebut oleh ulama. Dan benda ni disebut secara jelas dalam kitab-kitab. Daripada kitab kecil sehingga kitab besar. Okey, boleh faham? Sama juga masalah sunat kepada makmum memberi salam, afdal bagi makmum, ni mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Afdal bagi makmum memberi salam setelah daripada dua salam imam. Lepas daripada imam bagi dua salam, maka makmum bagi salam. Itu hak yang paling afdal. Baik. Dan benda tu sebenarnya disebut dalam kitab-kitab fiqh mu'tabar. Katanya fa in qamal masbuqu. Dan kalau ada orang kata bahawasanya perbuatan tu salah, sebenarnya dia adalah salah tanpa dia tahu dia itu adalah salah. Dia sebenarnya dia melakukan kesilapan hak yang teruk sebenarnya. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan salah perbuatan tersebut. Apa hak yang berlaku khilaf di kalangan ulama adalah mana hak yang lebih afdal sahaja, bukan salah. Tidak perlu kita menyalahkan perkara hak yang pada hakikatnya tidak salah. Okey, jelas kan? Tidak perlu kita menyalahkan perkara yang pada hakikatnya tidak salah. Katanya fa in qama al masbuqu ba'da at-taslimati al-ula jaz.
Jika bangun oleh makmum masbuk selepas daripada salam yang pertama, harus. Kalau makmum masbuk dia bangun selepas daripada salam yang pertama, hukum dia adalah harus. Cuma hak yang paling comel adalah setelah daripada salam yang kedua. Maksudnya, makmum masbuk ni dia boleh bangun setelah daripada salam yang pertama imam, dan boleh dia bangun setelah daripada salam yang kedua imam. Boleh, dengan kesepakatan ulama'. Ulama' tak ada pun khilaf dalam masalah ni, boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita cerita ni, boleh. Tak ada masalah. Cuma hak yang khilafnya adalah benda, manakah yang lebih afdal? Hak sini hak yang khilaf. Ada pandangan segelintir ulama' dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan lebih afdal setelah daripada salam yang pertama. Namun pandangan majoriti dan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah bangun setelah daripada salam yang kedua. Au qablaha batalat salatuhu illam yanwil mufaraqah. Ataupun sebelum daripadanya, ataf pada ba'da taslimatil ula. Maksudnya, fa in qama al-masbuq qabla taslimatil ula. Kalau makmum masbuq bangun sebelum daripada salam yang pertama. Tu imam dah adang bagi salangnya bangun dah. Oh, gaduh makmum masbuq tu bong. Gaduh. Sebab gerang ke tu imam panjang sangat, tu imam baca doa kali. Kawan ni nak bangun. Dia sudah lagi tu imam. Oh, sakit hati sungguh. Ya bangun dulu lah. Bangun. Maka ketika tu jawabnya batalat salatuh, batal sembahyangnya. Kerana dia telah menyalahi imam. Sedangkan apa yang dituntut kepada dia adalah tidak menyalahi imam. Dia sebenarnya menyalahi imam. Kalau tidak keji menyalahi, maka tak ada masalah. Maksud tak ada masalah, ia tidak membatalkan sembahyang. Tetapi kalau keji, kalau teruk menyalahi imam, maka ketika tu batal sembahyang. Antara menyalahi imam yang teruk adalah tu imam tak bagi salam lagi, dia tinggal dah tu imam. Itu antara menyalahi yang teruk, maka ia membatalkan sembahyang. Tapi dengan syarat illam yanwil mufaraqah. Jika tidak berniat ia akan mufaraqah. Kalau dia niat mufaraqah, maka ketika tu kalau dia niat mufaraqah maka tak batal sembahyang. Akhirnya dia niat mufaraqah tu tak batal sembahyang. Cuma lupa fadilat berjemaah. Okey, katanya lagi walau makathal masbuqu ba'da salami imamihi wa atal. Tadi kita suruh bangun. Kita cerita bab bangun. Kita ada 3. Makmum masbuq bangun sebelum daripada salam imam, selepas daripada salam pertama imam, selepas daripada salam kedua imam. Baik. Hak yang dituntutnya, hak yang paling comelnya adalah selepas daripada salam yang kedua imam baru dia bangun. Tapi kalau nak bangun sebelum daripada salam yang kedua, maksudnya selepas daripada salam yang pertama, maka tak ada masalah, harus. Kalau dia bangun sebelum daripada salam imam, maka apa hak yang disebut oleh ulama, kena tengok lagu mana niat mufaraqah ke tak. Kalau niat mufaraqah tak batal sembahyang. Kalau tak niat mufaraqah serta dibuat dengan sengaja serta tahu hukum dia haram, maka batal sembahyang. Okey, itu masalah. Benda bangun. Tiba-tiba dia tak bangun lalu. Dia duduk lagi situ. Imam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum masbuk duduk tu lagi. Duduk dalam tasyahud lagi. Tak bangun lagi. Okey, itu maksud walau makathal masbuqu ba'da salami imami. Sekiranya berhenti oleh makmum masbuk setelah daripada salam imamnya, maksudnya tidak qiyam selalu, wa atal, dan dia memanjangkan al-mukth. Atal al-mukthah, dia memanjangkan diam saat itu, lama dia duduk. Jawab bagi lau jaza in kana mawdi'a tashahhudi. Harus jika adalah tempat itu, in kana hadzal mawdi' mawdi'a tashahhudihi. Tempat itu adalah tempat tasyahudnya. Maksud dia tempat tu tempat tasyahud dia, maksudnya dia 2 rakaat dah. Jadi bermakna dia masuk dalam tasyahud awal. Okey, dia faham? Dia masuk dalam tasyahud awal. Jadi tu imam tasyahud akhir, dia tasyahud awal. Jadi bermakna
tempat tu adalah tempat tasyahud dia, maka tak batal sembahyang. Lakin yukrah, tetapi makruh. Kerana memanjangkan tasyahud awal, hukum dia adalah makruh. Hukum dia adalah makruh. Kerana tasyahud awal dibina ataupun diasaskan di atas takhfif. Baik. Katanya wa illa, dan jika tidak. Maksud dia illa, maksudnya illam yakun mawdi'a tasyahudi, jika tidak adalah tempat itu tempat tasyahudnya, batalah sembahyang dia, in ta'ammad, jika sengaja dia. Kalau sengaja, tidak sengaja, itu lain. Dia ingat Tok Imam tak wis salam ke? Dia tak nampak Tok Imam. Ingat Tok Imam tak wis salam ke, dia tunggu kok. Rupanya Tok Imam sepinggang dah bahan nasi, kenyang. Makmum duk tahiyat lagi. Allah, makmum gabung spek dak tinggal. Duk dia sembahyang belakang pula. Masbuk ah, mai sembahyang belakang pula. Lepas tu SOP parok pula. 2 meter. Satu soh. Contoh. Ni contoh belaka, contoh. Benda ni boleh berlaku kan? Benda ni boleh berlaku. Jadi ingat ke Tok Imam tak wis salam ke? Dia dah tunggu lah. Rupanya Tok Imam wis salam tu. Dia memenek dah. Tok Imam kenyang dah. Bawa bekal tak tepi dah. Makan dah lepas weh. Pasal bahan nasi dah lepas perut Tok Imam. Siap weh makan baru sedar lah. Lama dah Tok Imam bagi salam. Okey, tu tak ada masalah. Tu dimaafkan. Baik. Okey, kita ada soalan. Ustaz nak tanya, kalau makmum bangun ketika imam belum habis bagi salam, sah ke tak solat? Wallahu alam. Waktu ke anda kena tengok semula. Wallahu alam. Nanti kena tengok semula tu . Katanya mana lagi? Wali ghairil masbuq, gitu kan? Wali ghairil masbuq ba'da salamil imam italatul julusi lid-du'a thumma yusallimu mata sya'. Dan li ghairi lam lil jawaz, harus bagi selain daripada makmum masbuq. Selain daripada makmum masbuk, harus ba'da salamil imam, selepas daripada salam imam, italatul julusi lid-du'a, dia memanjangkan duduk untuk berdoa. Maksudnya dia tidak bagi salam selalu dengan Tok Imam. Boleh. Sebab dia, sebab apabila Tok Imam keluar daripada sembahyang, maka putus dah hubungan imam dengan makmum. Makmum tidak lagi dikatakan ikut imam, sebab imam keluar daripada sembahyang. Kita tidak boleh mengikut orang yang tidak sembahyang. Jadi apabila Tok Imam bagi salam, maka makmum saat itu boleh dia memanjangkan duduk untuk berdoa. Thumma yusallimu mata sya'. Kemudian dia memberi salam bila mana dia kendak. Takdi duduk tengok doa tu, duduk tasyahud akhir. Nak masuk asal lele, Tok Bilal mari. Dak wi salam lagi, panjang dia doa. Lamanya. Batas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Tok Bilal. Lama dia membayang. Lama dia membayang. Banyak dia membayang. Lepas takdi sembahyang sunat dak uti-uti lagi Tengok duk 4 tulis. Kata dak tak banyak pun bayang tu, bayang Zuhur tadi tu lah. Dak sudah lagi. Dah Tok Imam takdi dah. Tidur dah di rumah. Mimpi pula dah. Dah dah ikut dah Tok Imam. Sebab apabila Tok Imam bagi salam, putus dah ikut dengan Tok Imam. Tak apalah, hamba boleh mempanjangkan pada duduk selepas daripada salam imam. Baik, okey habis. Seterusnya walau iqtasara. Ya, sekurang-kurang salam assalamualaikum. Tu sekurang-kurang salam. Sekurang-kurang salam
Assalamualaikum. Katanya walau iqtasara al-imamu ala taslimatin sallama al-ma'mumu thintain. Sekiranya iqtisar oleh imam di atas satu salam. Maksud dia iqtisar di atas satu salam, tu imam hanya bagi salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka apa, adakah makmum saat itu sunat satu salam juga ataupun sunat dua salam? Baik. Katanya sallamal ma'mumu thintain. Sunat makmum memberi salam sebanyak dua. Jadi salam yang kedua walaupun tu imam tak buat, tetap makmum sunat buat. Seterusnya kata dia wa yundabu dzikrullahi ta'ala wa du'a'u sirran aqibas salah. Disunatkan zikrullah, menyebut Allah, berzikir kepada Allah, wa doa dan doa. Jadi doa sebenarnya dia dalam doa sebenarnya ada zikrullah. Dalam doa ada zikrullah. Jadi boleh kita kata wa doa, ataf doa di atas zikrullah adalah ataf khas di atas am. Zikir dia umum, merangkumi sembahyang, merangkumi zikir, merangkumi doa. Baik. Disunatkan zikrullah wa doa sirran, secara perlahan, aqibas salah, selepas daripada sembahyang. Lepas daripada sembahyang dia doa. Hukum dia adalah sunat. Dia aqibah satu lughah, aqibah satu lughah. Dan lughah yang masyhur adalah aqibah tanpa ya. Tapi aqibah sama, maknanya selepas daripada sembahyang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, wa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awwalah. Dia doa selepas daripada sembahyang ni banyak. Ada doa yang warid dan ada doa yang tidak warid. Cuma kita kena tahu bahawasanya antara tempat mustajab doa adalah dubura kulli salah. Setelah daripada setiap sembahyang, itu antara tempat mustajab doa. Ataupun dubura as-salawatil mafruḍah, selepas daripada sembahyang fardu. Itu di antara tempat mustajab doa. Dan di sana ada doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam. Antara doa yang Rasul baca adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa hak yang bukan antara doa hak yang diajar oleh Rasulullah. Okey, antara doa yang diajar oleh Rasulullah selepas daripada sembahyang adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya daripada Mu'adz bin Jabal, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada Mu'adz bin Jabal, لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Jangan tinggal setiap lepas daripada sembahyang membaca doa ni. Baik. Seterusnya katanya wa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awwalahu. Dan dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada permulaan doa. Wa akhirahu, dan pada penghujungnya doa. Antara adab dalam kita berdoa adalah kita berselawat kepada Rasulullah sebelum daripada kita berdoa, dan kita menutupi doa kita dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Katanya wa yaltafitul imamu lidzikri wad du'a, dan berpalinglah oleh imam untuk berzikir dan doa. Dia berpaling, maksudnya tadi dia hadap kiblat, dia pusing. Fayaj'alu yaminahu ilaihim, maka menjadilah imam akan kanannya kepada mereka itu, wa yasarahu ilal qiblah, dan kirinya kepada kiblat. Okey, kanan kepada makmum, kiri kepada kiblat. Baik. Dan sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ni antara cara paling.
Tapi bukanlah mesti begini. Bukan hadap kepada makmum pun ada hadis. Maksudnya boleh juga hadap kepada makmum. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Samurah bin Jundub, yang mana kata Samurah bin Jundub, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhi. Rasulullah apabila dia selesai dah sembahyang, maka dia akan berhadapkan dengan kepada kami dengan mukanya. Dia akan berhadap kepada para sahabat dengan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yufariqu al-imamu musallahu 'aqiba faraghi illam yakun thamma nisa'un wa yamkuthu al-ma'mum hatta yaquma al-imam. Dan yufariq, meninggal oleh imam akan musallahu, akan tempat sembahyangnya, 'aqiba faraghi, setelah selesainya imam daripada doa dan zikir. Okey, doa imam tinggallah musalla dia, lepas dia selesai dah bangun. Baik, illam yakun thamma nisa, jika tidak ada di sana perempuan. Kalau tidak ada perempuan dah. Tetapi kalau ada perempuan, biar orang puan pergi dulu. Biar orang puan tu baik dulu. Barulah benda tu imam dan makmum-makmum yang lain bangun. Baik. Dan benda ni sebenarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yang mana Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa'u hatta yaqdi taslimah. Apabila Rasulullah bagi salam, maka perempuan pun bangun. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memberi salam dia, wa makatha yasiran qabla an yaqum. Rasulullah berhenti sekejap sebelum daripada Rasulullah bangun. Rasulullah berhenti dulu sebelum daripada Rasulullah bangun. Diam sekejap sebelum daripada Rasulullah bangun. Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, salah seorang daripada perawi hadis ini, mengatakan bahawasanya fa'ara, aku berpandangan, wallahu a'lam. Dia kata Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, anna mukthahu likay yanfudhan nisa' qabla an yudrikahunna man insarafa minal qawm. Rasulullah berhenti sekejap adalah supaya orang puan dapat pergi belaka sebelum daripada orang lelaki keluar lagi. Maka itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam riwayat yang kedua menyebut bahawasanya annan nisa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallamna minal maktubati qumna. Perempuan di zaman Rasulullah apabila disembahyang berjemaah dengan bersama Rasulullah, apabila mereka itu bagi salam daripada sembahyang fardu, mereka itu bangun, bangkit. Wa thabata Rasulullah, tapi Rasulullah masih lagi berada di situ. Begitu juga wa man shalla minar rijali ma syaa Allah, dan sahabat-sahabat dari kalangan lelaki yang bersembahyang bersama dengan Rasulullah masih lagi berada di situ. Fa idza qama Rasulullah baru qama ar-rijal. Apabila Rasulullah bangun, barulah makmum-makmum yang lain bangun keluar. Baik. Katanya wayam kuthul ma'mum hatta yaqumal imam. Ni dipanggil adab. Dia bukan wajib ni. Ni adab. Makmum diam dulu. Berhenti dulu situ. Sehingga berdiri oleh imam. Biar imam keluar dulu. Baru makmum keluar. Ni tinggal imam seorang gedi-gedi. Baik, makmum cepat keluar. Biar ikut imam, nama imam. Kan imam kena ikut imam lah. Bukan imam ikut makmum. Baik. Tapi kena ingat hak ni adab je. Hak ni adab. Tapi bukanlah termasuk dalam perkara hak yang diwajibkan. Wa man arada naflan ba'da fardhihi nudibal faslu bi kalamin aw intiqal wa huwa afdal wa fi baitihi afdal. Sesiapa yang berkehendak naflan sembahyang sunat ba'da fardhihi, selepas daripada fardunya, lepas daripada sembahyang fardu dia nak sembahyang sunat pula,
maka katanya nudibal faslu, disunatkan dia menceraikan di antara sembahyang fardu dia dengan sembahyang sunat yang dia akan lakukan selepas daripada sembahyang fardu dia saat itu. Dia ceraikan dia bikalam dengan bercakap, awintiqal ataupun berpindah tempat. Tidak sunat begini, tidak sunat begini ya. Lepas daripada salang sembahyang fardu terus bangkit, dok pindah tempat, duk tempat yang sama, cakap-cakap dok, bahang sembahyang sunat lalu dah. Sebagaimana hak yang berlaku sebahagian sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian daripada ahli jemaah selepas daripada tu imam bagi salam sembahyang Jumaat. Dia nak gaduh gaduh kan gimana pun. Bukan gimana pun, balik dah tengok cerita Rustang je. Tu je. Tok imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun sembahyang sunat di tempat yang sama. Tu tak sunat. Tu tak comel awak gitu. Awak comel lagu mana? Dia pisahkan di antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat dengan cakap. Tanya kawan tepi mana? Nak belanja apa tak hari ni? Tanya kawan tepi. Lepas tu okey dia bangun. Ataupun ia pindah tempat. Baik, wa huwa afdal, dan iaitu kembali kepada mana? So. Wa huwa afdal. Hak tu lebih afdal. Mana? Kembali kepada intiqal. Okey, boleh faham? Wa huwa yakni intiqal, sebab kita ada benda bi kalam aw intiqal. Dan iaitu intiqal, hak tu lebih afdal. Dia dhamir ni dia marji' dhamir huwa, dia kena kembali kepada marji' dhamir huwa di sinilah. Bukan huwa dalam qul huwallahu ahad tu. Marji' dhamir huwa di sini dia kena kembali kepada intiqal. Dia panggil kembali kepada aqrabil mazkur, tu kaedah asal. Dia sebenarnya kita nak kembali dhamir ni, dia ada kaedah dia. You tak boleh pakai rasa. Ikut dang nak kembali, hak tu tak boleh. Ikut dang aja nak kembali, hak tu tak boleh. Ikut perasaan je, hak tu tak boleh. Kita kena ada kaedah dia. Kita kena tengok sebab nuzul ayat kalau kita nak tafsir Quran. Tak boleh lah ikut dang aja. Allahu Rabbi. Antara musibah di zaman kita. Tak boleh kita nak kembali ikut dang je. Mesti kita kena jaga disiplin ilmu. Tafsir dia ada disiplin ilmu dia. Kita kena jaga disiplin ilmu tafsir. Sama juga ilmu nahu ada disiplin dia, ilmu fiqh ada disiplin dia. Wa huwa yang kembali kepada benda intiqal aqrabil madhkur adalah afdal, lebih afdal. Wa fi baitihi afdal, dan di dalam rumahnya hak tu lebih afdal. Okey. Jadi berpindah hak tu lebih afdal. Pindah mana? Pindah dia boleh pindah dalam masjid, maksudnya daripada tempat ni ke tempat ni, daripada tempat ni ke tempat lain. Dan boleh dia pindah di rumah dia terus. Okey, antara dia pindah tempat dalam masjid dengan pindah tempat rumah, mana lebih afdal? Lebih afdal pindah tempat di rumah. Sebab benda lebih afdal pindah tempat di rumah? Kerana sembahyang sunat afdal dilakukan di rumah. Okey, boleh faham? Ayyuhan nas sallu fi buyutikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kamu dalam satu hadis, wahai manusia, sembahyanglah kamu. Kata Rasul, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Hendaklah kamu sembahyang wahai manusia di dalam rumah-rumah kamu. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seafdal sembahyang adalah sembahyang seseorang di rumah dia melainkan sembahyang fardu. Okey, sembahyang hak yang paling afdal sembahyang di rumah. Kalau kita kat pondok, sembahyang dalam pondok tak? Hak paling afdal tak? Sembahyang sunat dalam pondok banyak, tutup itu rapat, sebab dia lebih dekat kepada keikhlasan. Lebih dekat kepada ikhlas. Sebab orang nak nampak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mana-mana tempat hak yang kita buat perkara sia-sia dalam pondok tu, kita kena bukan kita kena ubah, kita kena ganti balik. Kita kena ganti balik, qada balik tempat tersebut dengan buat sembahyang. Kawasan ni aku duk kuat magi. Okey, kawasan tu sembahyang. Barulah bagus dalam pondok kita. Sebenarnya benda ni hak yang ana sebut sebenarnya adalah apa hak yang difaham daripada hadis. Wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha. Mungkin susuli kebaikan dengan susuli kejahatan dengan kebaikan. Maka kebaikan hak yang membuat setelah daripada kejahatan itu akan menghapuskan kejahatan tersebut.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi baitihi afdal, dan pada di dalam rumahnya hak tu lebih afdal. Fa in kana fi subhi, dia dalam rumah lebih afdal ni, dia bukanlah hanya khusus di rumah kita, bukan. Bukan rumah di sini adalah tempat kediaman kita. Bukan rumah kita pun tak apa. Kita di hotel, kita sembahyang di hotel, itu termasuk dalam tempat kediaman kita. Anas tu masalah ni gini nak cerita bab orang hak yang pergi di Madinah. Orang hak yang pergi di Madinah ke, pergi di Mekah ke. Baik, lepas daripada sembahyang fardu, tetap hak yang paling afdal dia sembahyang sunat di rumah dia, di kediaman dia. Okey, dia faham kan? Oh, tak boleh nak sembahyang Masjid Nabawi. Berlipat kali ganda. Muslimin muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena faham bahawasanya ketika kata Rasulullah, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti illa al-maktubah." Rasulullah duduk mana? Rasulullah duduk di Madinah. Rasulullah yang menyebut kelebihan sembahyang di Masjid Nabawi, dia juga yang menyebut bahawasanya afdal sembahyang sunat di rumah. Bukan hanya khusus di tempat kita, bahkan di Madinah sekalipun hukum dia sama. Sebab tu dah bagi orang yang pergi buat umrah, ketika dia duduk Madinah, maka jangan dilepaskan peluang untuk mendapat kelebihan sembahyang di rumah sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Katanya fa in kana fi subhi fas-sunnatu an yaqnuta fi i'tidal ar-rak'ati ats-thaniyah. Maka jika adalah dia saat itu dalam sembahyang subuh, maka sunnahnya adalah dia berkunut ataupun dia membaca kunut pada i'tidal rakaat yang kedua. I'tidal rakaat yang kedua, sunat dia baca kunut. Fayaqul, maka dia kata gini. Dia sebenarnya baca kunut ni, dia boleh baca mana-mana doa yang dia nak baca. Mana-mana doa yang nak baca dia boleh dia baca. Sebab kunut ni dia bukan kita mesti kena baca doa yang khusus, bukan. Dia kunut ni asal kata doa sudah memadai. Asal kata benda doa, maka sudah memadai. Cuma hak yang paling comel adalah doa ma'thur. Antara doa hak yang ma'thur ni, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Allahumma hdini fi man hadait. Kena tu pada hadait kena pendek. Ada setengah tu imam baca Allahumma hdini fi man hadait. Itu salah. Apa ni panjang? Dia bukan hadait. Hadait dia lain daripada hadait. Hada atau wazan fa'ala. Kalau hada atau wazan fa'ala lain. Kena baca ni Allahumma hdini fi man hadait, bukan fi man hadait. Kadang ada tu ada, bukan tak ada tu ada berlaku tu. Wa afini fi man afait. Ni tak apa lah. Ni jangan baca fi man afait pula. Fi man afait, sebab ni atas wazan fa'ala. Wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Dia fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu bukan doa dah, itu puji. Kita dalam Allahumma hdini fi man hadait, kalau tu imam dia tak baca Allahumma hdini, kedekut benar tu imam Allahumma hdini, makmum doa amin doa dia je. Tu kedekut tu. Faham? Dia mengkhususkan doa untuk diri. Allahumma hdini, ya Allah beri hidayah kepada aku. Makmum amin amin, berayai mata makmum. Amin doa tu imam. Boleh ke tu imam seorang je? Tu imam Allahumma hdina lah. Allahumma hdina fi man hadait. Tu sama je lah. Wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Sampai situ je doa. Fa innaka taqdi, hak tu bukan doa. Hak tu puji. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Allah, taqdi, engkau menghukum, wala yuqda alaik, dan tidak ada yang menghukum engkau ya Allah. Allah Ta'ala adalah yang menghukum, tidak ada siapa yang boleh hukum atas Allah Ta'ala. Tiba-tiba makmum belakang amin amin juga. Tu tak tahu kalau benda sungguh. Puji pun bahang amin juga. Wanik pula gitu.
Wa innahu la yadhillu man walait. Tidak hina mereka hak yang Allah Ta'ala bagi pertolongan. Baik. Tidak hina. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Waktu tak apa? Waktu tak ada masalah. Waktu boleh kita kata benda. Kita boleh kita masukkan dalam doa. Boleh. Nastaghfiruka. Sebab sin dan tak pada nastaghfiruka dipanggil dia talab. Kalau kita belajar dalam ilmu saraf, istaf'ala, sin dan tak, dia ada makna dia adalah li talab. Ketika kita kata nastaghfiruka dengan makna atlubu minka al-maghfirah. Natlubu minka al-maghfirah. Kami menuntut daripadamu keampunan. Okey, boleh faham? Kami menuntut kepadamu keampunan ya Allah. Ya Allah, kami menuntut keampunan daripadamu ya Allah. Amin, perkenankanlah. Boleh kita guna perkataan perkenankanlah, maksudnya berilah keampunan kepada dia. Tak ada masalah. Tapi biasanya kita bacalah sebab nastaghfiruka ni adalah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nastaghfiruka. Pakat baca belaka. Baik, wa natubu ilaik. Dan kami bertaubat kepadamu ya Allah. Walau zada wala ya'izzu man adait fahasan. Sekiranya dia menambah perkataan wala ya'izzu man adait, maka fahasan, maka comel. Kalau dia tambah wala ya'izzu man adait. Kan kata tadi kan la yadhillu man walait wala ya'izzu man adait. Tidak akan mulia mereka hak yang Allah Taala memusuhi dia. Orang hak yang Allah Taala memusuhi dia, dia tidak akan mulia. Fa in kana imaman ata bi lafdhil jam'i Allahumma hdina ila akhirih. Baik. Kalau jika dia imam, maka dia datangkan dengan lafaz jamak. Iaitu Allahumma hdina ila akhirih. Allahumma hdina patu wa'afina wa tawallana wa barik lana wa qina. Patu nastaghfiruka tu samalah. Baik. Jadi kalau dia imam, dia datang dengan lafaz jamak, maksudnya ditukar ni kepada na. Dia sebenarnya tukar ya dhamir mutakallim kepada na dhamir mutakallim. Cuma ya tu dipanggil mutakallim wahdah. Manakala na adalah mutakallim wa ma'ahu ghairuh. Betul tak gitu? So, na adalah mutakallim wa ma'ahu ghairuh. Baik. Seterusnya katanya wala tata'ayyanu hadhihi al-kalimat, dan tidak tertentu kalimah ini. Bukan mesti baca doa ni. Fayahsulu bi kulli du'ain wa thana', maka hasillah qunut dengan setiap doa dan puji. Baik, bahkan ada sebahagian daripada ulama mengatakan cukup dengan doa. Puji pun tak apa, tak ada. Tapi yang comel biar dalam doa tu ada puji. Allahumma ghafirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Yang ajar pokok ni kalau hak pendek-pendek, hak pendek umur kalau maya seorang. Dari ajar pendek-pendek, takut faham pendek umur seorang. Okey, Allahumma ghafirli ya ghafur. Ya Allah, berilah keampunan kepadaku. Okey, itu doa. Ya ghafur, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Waktu dipanggil benda puji. Cukup dah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. Baik, esok kita berjik kali ni. Wa bi ayatin fiha du'aun ka akhiril baqarah. Dan hasil juga kunut saat itu dengan ayat yang ada dalamnya doa seperti akhir baqarah, akhir lembu. Maksud dia ni. Surah Baqarah gitu. Baca ka akhiril baqarah, seperti akhir baqarah. Baqarah makna lembu. Akhir lembu. Warna pula akhir lembu. Akhir lembu ekor. Maka warna. Selok gitu. Ka akhiril baqarah maksudnya akhir surah Baqarah. Gana akhir surah Baqarah? Amin. Tarik nafas sikit. Jumpa lagi. La nukallifullahu nafsan. Dia pula.
Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana puji. Engkau adalah Tuhan kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Baik. Bagaimana hukum soalan daripada Ana Izah? Bagaimana hukum jika makmum memanjangkan sujud dengan niat berdoa sehingga imam memberi salam? Okey. Hukum makmum memanjangkan sujud dengan niat berdoa. Dengan niat berdoa. Dia doa ni tak apa, pakai doa je lah. Tak payah niat-niat, dia pakai doa je. Makmum memanjangkan sujud dengan sebab berdoa sehingga imam memberi salam. Apakah hukum? Hukumnya dok comel. Hukumnya dok comel. Okey, boleh faham? Hukumnya sebahagian daripada ulama meletakkan perbuatan tersebut makruh. Yang ada sebahagian daripada ulama mengharamkan ke lagu mana, anda lupa. Okey, tapi nak ayat perbuatan tu tak comel. Tapi perbuatan tersebut ia tidak membatalkan sembahyang. Kerana yang membatalkan sembahyang apabila seorang makmum tertinggal daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Kalau hanya rukun qauli, ia tidak membatalkan sembahyang. Melainkan kalau sujud yang pertama. Sujud yang pertama tak boleh lah. Okey, boleh. Sujud yang pertama. Tapi kalau sujud pertama sekalipun, ya sujud pertama tak boleh lah. Sebab sujud pertama dia akan bangun, Tok Imam akan bangun duduk antara 2 sujud. Lepas tu nanti Tok Imam sujud yang kedua, 2 rukun dah. Bangun daripada sujud yang kedua. Jadi tinggal 2 rukun, batas sembahyang. Tapi kalau sujud yang kedua, perbuatan tu salah, tapi tidak membatalkan sembahyang. Dan Ana ada buat penulisan dalam bab ni. Ana ada buat penulisan dalam bab ni. Sebab ada orang kata batas sembahyang. Tak, dalam mazhab Imam Syafi'i tak batas sembahyang. Ana ada buat penulisan dalam mazhab ni. Yang kata batas sembahyang saat ni tu, Ana tak tahu. Cuma pandangan mazhab Imam Syafi'i mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i dan disebut secara jelas dalam kitab I'anatul Talibin, tidak batal sembahyang. Ana ada buat penulisan dalam bab ni. Takeh tanya, Takeh. Salam Ustaz, Waalaikumsalam. Mana lebih afdal ketika imam baca Fatihah? Makmum meneruskan baca doa iftitah atau diam dengar imam baca Fatihah? Okey, dia disunatkan kepada makmum membaca doa iftitah. Disunatkan kepada makmum membaca doa iftitah. Baik. Okey, habis. Katanya, mana lagi? Soalan daripada saudara Abu Ammar, apakah hukum makmum berimamkan imam yang kerap mengalami penyakit syok? Apakah harus mengikut imam seperti itu jika melibatkan suami sendiri? Contohnya, terima kasih Ustaz. Tapi orang tanya ni orang lelaki, buat contoh je. Jadi Tok Imam was-was. Lepas tu kerana hukum makmum ikut Tok Imam was-was? Dia hukum ikut Tok Imam was-was selama mana sembahyang imam tu sah, maka sah lah, ikut dia. Okey, boleh faham? Selama mana sembahyang dia sah, sah ikut dia. Cuma kalau main Tok Imam was-was tu jadi sakit hati lah sikit makmum. Dok comel sudut tu lah. Dia dok comel sebenarnya kita jadi imam sedangkan makmum saat ni tu tidak suka kepada kita. Dok comel. Jadi sakit hati lah sikit makmum. Was-was. Hak sepatutnya sembahyang habis 7 minit, setengah jam tak habis lagi. Dok comel Baik. Jadi kalau ada pilihan tak payah. Latih tu imam was-was awak benda kau. Tu imam awak dah was-was belambok lagi. Tu imam was-was adalah seorang dalam satu dalam sejuta. Kita ambil yang selain daripada satu tu. Latih jadi tu imam. Suami payah lah. Nak buat mana suami? Payah nak buat mana? Nak buat mana kalau suami? Nak buat mana ni? Ada cara. Orang perempuan nak buat mana? Suami dia was-was. Benda suruh nikah 2. Mengkau pandai mu. Allah. Bahagian tu pandangan. Marah orang perempuan mu cakap itu ni.
Katanya walakin hadhihi al-kalimatu afdal, tetapi kalimah-kalimah ini lebih afdal kerana ia warid. Dan sebenarnya doa ni Rasulullah ajar kepada cucu dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada cucu dia. Okey. Seterusnya katanya thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita berhenti sini dulu untuk malam ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.